Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey. Hari ini kita akan masuk bab yang pertama dalam sains tingkatan 1. Okey. Pelajar-pelajar boleh buka buku teks sains tingkatan 1 sama ada dalam bentuk fizikal ataupun digital. Okey. Dan kalau kita buka, terus pergi kepada muka surat satu. Okey. Dekat muka surat 1 dituliskan tema 1 iaitu kaedah saintifik. Okey. Adakah kita sedar bahawa dalam kehidupan kita segala-galanya berkaitan dengan sains? Antaranya termasuklah makanan yang kita makan, baju yang kita pakai dan pengangkutan serta tenaga yang kita gunakan. Jadi dia kata semua kehidupan kita ni adalah berkaitan dengan sains. Okay? Makanan kita, pakaian kita, pengangkutan kita, komunikasi kita. Okay? Semuanya berkaitan dengan sains. Okey, tajuk yang pertama ialah pengenalan kepada penyiasatan saintifik. Okay? Jadi dalam sepatutnya kita sebagai pelajar, kita perlu tahu ataupun kita perlu mempunyai persoalan. Apa yang perlu kita belajar? Apa dia sains? Okay? Apa dia kuantiti fizik? Bagaimana cara untuk mengukur ketumpatan? Jadi ini adalah persoalan-persoalan yang sepatutnya kita tak bertanya dalam semasa kita belajar bab 1. Okay? Jadi ini adalah beberapa kajian yang ada dalam bab 1 iaitu sains adalah sebahagian daripada kehidupan harian. Makna sains, kuantiti fizik dan unitnya, penggunaan alat pengukur kejituan, kepersisan, kepekaan dan ralat, ketumpatan, langkah dalam penyiasatan saintifik, sikap saintifik dan nilai murni dalam menjalankan penyiasatan saintifik. Jadi ini adalah kajian-kajian yang kita belajar dalam bab 1 ini. Okey. Seterusnya pada muka surat 3, terdapat bulletin sains. Apa yang dituliskan adalah asal usul sains. Perkataan sains asalnya adalah daripada perkataan Latin iaitu scientia yang bermaksud pengetahuan fenomena alam semula jadi. Orang pada zaman dahulu memerhatikan kejadian alam semula jadi seperti pelangi atau petir. Mereka memberikan penjelasan tentang cara dan faktor kejadian tersebut berlaku berdasarkan pemahaman mereka sendiri. Bagaimanapun, pemahaman mereka selalu dipenuhi dengan unsur mitos dan kepercayaan. Unsur mitos dan kepercayaan. Menyedari kelemahan ini, ahli sains mula melakukan eksperimen secara sistematik mengikut langkah saintifik yang betul. Hal ini membolehkan pengumpulan data yang digunakan untuk membuat kesimpulan proses kejadian fenomena tersebut. Okey. Jadi dia kata, perkataan sains ataupun asal usul sains ini adalah berasal daripada perkataan Latin iaitu scientia. Yang bermaksud pengetahuan fenomena alam semula jadi. Jadi kita balik semula kepada muka surat 1 tadi. Adakah kita sedar bahawa dalam kehidupan kita segala-galanya berkaitan dengan sains? Maknanya alam semula jadi dikatakan berkaitan dengan sains. Jadi apa sahaja yang berlaku dalam alam ini dikatakan sebagai sains. Mungkin berkaitan dengan kita. Contohnya makanan yang kita makan, yang kita pakai, kereta yang kita naik, kita guna, adalah berkaitan dengan sains. Tapi bukan setakat berkaitan dengan kita saja, sebab dia juga berkaitan dengan alam semula jadi, petir, pelangi, hujan. Kenapa berlakunya hujan?
Kenapa terjadinya gempa bumi? Kenapa matahari dan bulan silih berganti siang dan malam? Jadi itu adalah berkaitan tentang fenomena alam semula jadi. Okey, tapi kalau tanpa ilmu, kita akan membuat penilaian ataupun membuat andaian berdasarkan apa yang kita nampak, apa yang kita faham. Okey, yang mana bila diulang-ulang, dia akan menyebabkan apa yang kita ceritakan itu semakin lari daripada realiti. Itu yang dikatakan dipenuhi dengan unsur mitos dan kepercayaan. Apatah lagi jika apa yang yang kita perkatakan itu pada mulanya diulang cakap oleh orang lain. Okay? Dan bila ramai mulut ataupun perkara ini diperkatakan, maka dia sudah berubah. Dia sudah hilang originality dia. Itu yang akhirnya dia menjadi mitos. Okay? Bahan yang kita cakapkan mulanya dengan ilmu, dengan pemerhatian, akhirnya menjadi satu bentuk hayalan yang sukar dipercayai. Okay? Jadi, bila ini berlaku, ahli sains kata itu adalah kelemahan. Macam mana kita nak mengatasi kelemahan itu? Iaitu dengan melakukan eksperimen. Okay? Dengan melakukan eksperimen secara sistematik mengikut langkah saintifik yang betul. Okay? Bukan secara, apa maksud sistematik mengikut langkah saintifik yang betul? Maksudnya di sini ialah bila kita buat eksperimen, kita tuliskan langkah-langkah, okey, apa bahan yang kita perlukan, alat radas yang kita perlukan, pemboleh ubahnya perlu ada, okey, dan langkah-langkah kita menjalankan eksperimen, hasil keputusan eksperimen kita perlu tuliskan, kita perlu rekodkan. Okay? Jadi bila ada saintis lain yang kurang percaya ataupun tidak percaya dengan apa yang kita lakukan, mereka boleh melakukan eksperimen yang sama dan mendapatkan keputusan. Jika keputusannya adalah sama dengan kita, maka walaupun dia tidak percaya pada mulanya, dia perlu menerima hakikat yang eksperimen itu ataupun ilmu sains itu adalah betul kerana sudah dibuktikan secara eksperimen. Okey. Jadi hal ini membolehkan pengumpulan data yang digunakan untuk membuat kesimpulan proses kejadian fenomena tersebut. Jadi dia membuat data dan seterusnya membuat kesimpulan. Okey. Jadi itu adalah pengenalan kepada bab 1.1. Okey. Seterusnya saya nak kamu buat dalam buku nota. Okey, tuliskan bab 1, pengenalan kepada penyiasatan saintifik. Okey. Seterusnya tuliskan bab 1, subtopik 1.1, sains adalah sebahagian daripada kehidupan seharian. Okey. Kemudian tuliskan 3 soalan. Apakah sains? Okey. Nombor 2, dengan menggunakan pita minda, nyatakan kepentingan sains dalam kehidupan seharian. Okey. Yang ketiga, nyatakan bidang-bidang sains beserta contohnya dalam bentuk carta. Okey, salin ketiga-tiga soalan ini ke dalam buku
buku nota. Jadi di mana kita nak dapatkan jawapannya? Okey, kat mana kita nak tahu jawapan kepada ketiga-tiga soalan tersebut? Okey. Sebagai seorang pelajar, kita tidak boleh membuat andaian. Sebab kalau kita buat andaian, dia akan jadi mitos yang mana saya cakapkan tadi. Okey. Jadi, kalau kita nak bertanya pada orang, perlulah pada orang yang tahu. Okay, contohnya, kamu nak belajar sains ini, perlulah tanya pada guru sains. Tak boleh tanya pada guru bahasa Melayu. Dia kurang arif. Okay, tapi kalau kita, kat rumah kita tak ada guru, macam mana kita nak tahu? Kita sebagai pelajar, kita perlulah merujuk kepada buku teks. Okay, tak tahu, rujuk buku teks. Okay. Soalan 1, apakah sains? Okay. Dalam buku teks, muka surat 4. Okay. Bahagian bawah ni, okay. Ada jawapannya, apakah dia sains? Okay. Sebagaimana yang telah saya terangkan tadi. Seterusnya, soalan nombor 2, kepentingan sains dalam kehidupan seharian. Okay. Dalam muka surat 5, ada 4 contoh kepentingan sains dalam kehidupan seharian. Okay, 4 contoh sahaja. Sebenarnya semua kehidupan kita adalah berkait dengan sains. Bukan setakat 4 contoh sahaja. Iaitu bidang kejuruteraan, bidang komunikasi, bidang pertanian, bidang perubatan. Okay, juga termasuk bidang pengangkutan, bidang penyiaran, bidang pendidikan, okay, juga melibatkan sains. Dan soalan nombor 3 adalah bidang-bidang sains. Okay, bidang-bidang sains. Sains adalah satu ilmu, tapi pecahan kepada ilmu itu ada 6, iaitu fizik, biologi, kimia, geologi, astronomi dan juga meteorologi. Okay. Jadi dinyatakan apa maksud meteorologi, apa maksud astronomi, apa maksud kajian, apa maksud geologi, apa maksud kimia dan seterusnya. Jadi ini adalah ketiga-tiga jawapan untuk soalan tadi. Jadi dah dapat jawapan, salin semula ke dalam buku teks masing-masing. Okey. Jadi untuk pelajar-pelajar sains SMKTTJ yang belajar dengan saya, okey, kamu perlu menulis soalan. Okey. Dia semacamnya kamu mempunyai persoalan dan kamu cari jawapan. Okay, itu adalah cara saya. Okay. Kalau orang lain mungkin berlainan lah. Okay, tapi cara saya, kamu perlu mempunyai persoalan. Okay, tapi mungkin kamu sukar ataupun tidak dapat mendapat persoalan yang tepat, maka saya sediakan persoalan itu untuk kamu dan kamu perlu mencari jawapan. Okay, sebagaimana yang saya cakap tadi, jawapannya ada dalam buku teks. Okay. Jadi kamu rujuk buku teks, cuba cari jawapannya. Jika masih ada lagi yang tidak dapat ataupun kurang faham, bolehlah menyuarakan ketidakfahaman kamu itu ke dalam grup WhatsApp kelas masing-masing dan saya akan cuba menjawabnya. Okey. Jadi itu saja untuk bab 1.1 dan kita akan sambung dalam subtopik seterusnya. Okey. Jadi assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera.